suatu masa dulu, dari buayan ibu berlagu, nada dan melodi penuh syahdu, diulitku dengan irama bahasaku, dengan selimut rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih setinggi-tinggi kepada Tuan Penajum Majlis, Barisan Kehakiman yang arif dan bijaksana, para tetamu yang diraikan pada hari ini, guru-guru, rakan-rakan dan hadirin yang dikasihi sekalian. Berdigah saya di atas pentas ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk memartabatkan bahasa Melayu. Pada pagi yang cukup indah ini, saya ingatkan kepada hadirin sekalian bahwasanya bahasa kita, iaitu bahasa Melayu, pernah menjadi bahasa utama ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan ia juga dipanggil sebagai lingua franca. Hampir seluruh penduduk dunia menggunakan bahasa ibunda kita sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Namun kini dalam arus kemodenan yang berlaku, masyarakat lebih mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Ini kerana sikap masyarakat yang terlalu angkuh yang menganggap penggunaan bahasa Inggeris itu menunjukkan bahawa dia seorang yang berpelajaran tinggi. Namun kebanyakan tokoh-tokoh Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka ketika menuntut ilmu. Ini membuktikan bahawa ini memang jelaslah, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu ini digunakan dalam pengajian tertinggi dan dapat diangkat sebagai bahasa pendidikan di Malaysia. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama ialah memartabatkan bahasa Melayu dengan memaksuhkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pembelajaran di Malaysia. Contohnya dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam buku teks, antara mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggeris ialah subjek sains, matematik dan beberapa subjek lagi. Jika kita perhatikan, subjek tersebut merupakan subjek yang agak sukar bagi pelajar yang mempunyai IQ rendah. Yalah, kita dapat lihat IQ rendah ni, iaitu pelajar akan melakukan dua perkara serentak, iaitu mempelajari bahasa Inggeris dan menguasai ilmu tersebut. Oleh itu, bagi pelajar yang mempunyai IQ yang sederhana, tidak akan dapat menguasai mata pelajaran tersebut. Namun, jika penggunaan bahasa Melayu diterapkan dalam pembelajaran, maka akan dapat menolong pelajar untuk menguasai ilmu tersebut, sekaligus dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, bukan sahaja dalam kehidupan seharian, malah dalam pembelajaran. Menurut Hasliza Hasan, bahasa Melayu tidak berubah dan masih mengekalkan gaya bahasa yang sama dari dulu lagi. Ini menunjukkan bahasa Melayu dinamik dan mudah digunakan mengikut peredaran zaman. 999 bukanlah satu nombor misteri dan bukan juga nombor kecemasan. Nombor tersebut apabila ditambahkan dengan 1 akan menjadi 1000. Apabila dikali dengan 1000 akan menjadi 1,000,000. Maka jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis kerana memberi peluang untuk saya meneruskan pidato kita pada hari ini. Indikator yang seterusnya pada hari ini ialah peranan ibu bapa dan guru-guru. Dalam kehidupan seharian, anak-anak amat rapat dengan ibu bapa dan guru-guru mereka. Ibu bapa menjadi contoh teladan di rumah, manakala guru-guru pula menjadi pendidik di sekolah. Oleh hal yang demikian, mereka hendaklah mengelakkan penggunaan bahasa rojak, bahasa pasar maupun bahasa kasar. Sebaliknya, bercakaplah dengan intonasi, nada suara yang lembut dan sopan serta penggunaan bahasa baku yang sesuai. Dengan itu, sikap tersebut
akan menjadi ikutan anak-anak kita. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Saya yakin jika amalan ini dilakukan secara berterusan, bahasa Melayu akan sebati dalam jiwa anak-anak dan mampu dimartabatkan dalam kalangan generasi muda. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua pula ialah melalui kempen dan peranan media massa. Dalam hal ini, pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam perkara ini perlulah menjalankan kempen untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pihak bertanggungjawab dalam hal ini iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka haruslah menjalankan kempen yang berkesan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat agar cinta akan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka perlu bekerjasama dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta yang lain untuk menjalankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Media massa turut memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan anggota masyarakat sekeliling. Hal ini demikian kerana media massa memang berkesan dalam mempengaruhi orang ramai. Perkara ini sudah pasti akan membuahkan hasil dan dapat meningkatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sekiranya penggunaan bahasa Melayu ini semakin meluas digunakan, sudah tentu bahasa ini setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Perkara ini dapatlah disamakan seperti kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain di dunia ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, komponen saya yang ketiga ialah mengadakan program atau seminar yang bertemakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Seharusnya seminar sebegini membuat para pelajar membuka mata, menyedari betapa pentingnya bahasa Melayu ini diterapkan dalam diri masyarakat. Hal ini kerana bahasa Melayu telah mencapai tahap kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan bahasa Inggeris. Perkara ini sejajar dengan kajian yang dianalisis pada tahun 1992, iaitu bahasa Melayu mencapai tempat ke-6 yang memiliki kira-kira 200 juta penutur. Hal ini sewajarnya menjadi asbab bagi meningkatkan lagi semangat dalam diri para pelajar untuk menutur bahasa kebangsaan ini. Rakan-rakan sekalian, akhir sekali indikator saya yang terakhir ini akan membincangkan tentang kesedaran generasi muda pada hari ini. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, sebenarnya keupayaan untuk memartabatkan bahasa Melayu ini adalah daripada diri kita sendiri. Marilah kita berkomunikasi dalam bahasa Melayu yang betul. Kita mestilah berbangga bercakap dalam bahasa Melayu, tidak kiralah sama ada di rumah, di sekolah maupun di tempat awam. Jika ada yang mentertawakan kita, biarkan mereka. Yang penting bahasa kita, tanggungjawab kita. Sedarlah kita bahawa betapa susahnya datuk nenek kita dahulu dalam mempertahankan bahasa Melayu. Kini tanggungjawab kita untuk
Kini tanggungjawab kita untuk meneruskan legasi bahasa Melayu di Julang martabatnya terpelihara. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kesimpulannya, usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah daripada kita sendiri. Janganlah kita bersikap lepas tangan. Marilah kita bergandeng bahu untuk menjadikannya sebagai satu kenyataan. Kitalah yang patut mendaulatkan bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Bersama-samalah kita memartabatkan bahasa Melayu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega berara indah berbala di pupur bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam. Awal bismillah pembuka bicara. Sulul kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan sidang penonton yang penuh santun. Hadirin yang budiman, sedarlah bahawa pihak masyarakat juga seharusnya memainkan peranan dengan sentiasa bersosial menggunakan bahasa Melayu dalam lisan dan penulisan masing-masing supaya maklumat yang ingin disampaikan mencapai objektif. Masyarakat yang sentiasa bertutur dalam bahasa Melayu secara tidak langsung akan mempengaruhi orang lain untuk turut menggunakan bahasa yang sama. Masyarakat perlu untuk menghapuskan persepsi bahawa bahasa asing lebih baik kerana perkara ini akan menjejaskan bahasa Melayu, sedangkan bahasa kita ini jauh lebih bagus. Contohnya, jika kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winston yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka pada suatu masa dahulu. Daripada golongan pendeta sehinggalah ke golongan biasa, setiap insan di Melaka ketika itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tercipta kita yang tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas, yang tidak lain dan tidak bukan sudah tentulah bahasa Melayu. Nah, apalagi yang kita pertikaikan tentang kemampuan bahasa kebangsaan kita sebagai suatu bahasa yang hebat. Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa yang cemerlang di dunia. Sesuai dengan slogan Satu Malaysia, kita juga harus mengeluarkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi dan digunakan dengan meluas, bahawa bahasa Melayu perlu diutamakan dan dipertahankan. Tambahan pula, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat untuk perpaduan di negara kita. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk menjadikannya lebih berkualiti dan mampu berdaya saing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Saya berharap agar bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang dinamik dan sentiasa mengalami proses penambahbaikan untuk menjadikannya lebih relevan mengikut arus perubahan zaman. Hadirin yang saya kasihi, wacana saya yang seterusnya adalah langkah memartabatkan bahasa Melayu ini penting untuk diambil cakna oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Langkah Dewan Bahasa memasukkan entry perkataan baharu setiap kali edisi baharunya terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana perkataan pinjaman daripada bahasa Cina dan India yang mengalami proses kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan. Apabila tidak kekok berbicara, sudah tentu jugalah tidak kekok untuk bermesra. Apabila sudah bergaul, nyatalah bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk itu akan terbina kukuh di bawah payung Satu Malaysia.
Berdasarkan hujah ini, sekali lagi saya nyatakan bahawa memartabatkan bahasa Melayu itu akan menjadi medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saya suka meminjam kata-kata pujangga Pendeta Zakbar yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmah tersebut, saya sangat percaya bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak akan mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan atau keindiaan kerana berpayungkan satu bahasa meskipun berbeza bangsa. Hadirin yang saya hormati sekalian, seterusnya, pihak berkuasa haruslah bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu dalam periklanan dan penyiaran di media massa. Semua pihak perlu menggunakan bahasa Melayu dalam mempromosikan sesuatu supaya dapat menarik minat pengguna serta memudayakan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Hal ini serba sedikit akan memperkenalkan kepada orang asing tentang bahasa Melayu apabila mereka melihat iklan tersebut. Justeru dapat menarik minat mereka untuk belajar bahasa ini. Penyiaran suatu maklumat juga akan mudah disampaikan kerana bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dan membolehkan orang ramai memahaminya dengan baik. Selain itu, akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan iaitu menurut Akta 32 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 Pindaan 1994 perlulah diperkasakan. Dengan kata lain, kerajaan perlulah menguatkuasakan Akta Parlimen ini yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi pada papan tanda atau iklan. Secara tidak langsung, pihak swasta juga perlu patuh akan akta ini yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kesalahan penggunaan bahasa tersebut menyebabkan mereka boleh didenda dan seterusnya didakwa. Oleh hal yang demikian, sudah pastilah bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan di negara kita. Saudara dan saudari sekalian, indikator saya yang terakhir ialah mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti yang menarik minat pelajar dalam menyemai rasa cinta akan bahasa Melayu. Aktiviti yang saya maksudkan di sini, marilah mengenal sejarah. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengetahui dengan lebih mendalam akan sejarah bahasa Melayu. Dengan ini sudah pasti sebagai rakyat Malaysia kita pasti berbangga kerana menjadi rakyat yang cinta akan bahasa Melayu. Seperti kata-kata hikmah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, dengan pengamatan sejarah bahasa Melayu ini akan menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan di negara kita. Sebagai penutup wacana ilmu saya ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa rakyat yang mempelekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa insan inilah anasir yang menodai kebahagiaan yang kita kecapi di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu sayangilah bahasa Melayu kerana bahasa tonggak perpaduan bangsa.